Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Semalam saya janji nak terangkan tentang kelebihan dan kekurangan akaun saham. Pertama adalah cash account ataupun dipanggil cash upfront, di mana kita kena masukkan duit dulu ke dalam akaun tersebut sebelum pembelian boleh dilakukan. Kalau kita nak trading, kalau kita ada duit RM5,000, kita masukkan duit RM5,000, maka kita boleh trading hanya setakat RM5,000 sahaja. Dan bagi saya, akaun tersebut, akaun ini adalah patuh syariah, di mana dia hanya membenarkan kita beli dan jual, membeli saham berdasarkan kemampuan kita. Kita tidak boleh lebih pada limit yang ada lah. Tidak boleh lebih pada duit yang ada. Okey, yang berikutnya, kita tidak perlu bimbang dengan kontrak, T2 kontrak. T2 kontrak ni saya akan explain di video yang seterusnya, insyaAllah. Dan kelebihan cash account ni juga adalah brokerage lebih rendah. Kenapa brokerage lebih rendah ni penting? Bila kita beli saham, contohnya pada harga 20 sen, ada setengah akaun mengambil kurang-kurangnya 21 sen, barulah break even capital, modal. Mana kita kena beli 20 sen, 21 sen tu barulah kita dapat break even. Mana kita dapat balik duit kita yang kita laburkan. Sebab kita kena faham, bila kita beli saham, dia ada beberapa kos dalam pembelian saham. Yang ni saya akan ulas di video seterusnya lah. Jadi penting untuk pastikan bahawa brokerage kita rendah supaya kita beli pada 20 sen, kita nak jual pada 20 sen setengah tu dah untung dah. Ini adalah sebab kenapa saya prefer pada cash account berbanding dengan akaun yang lain lah. Okey, apa kekurangan dia? Kekurangan dia mengurangkan potensi keuntungan yang lebih besar. Contohnya dalam keadaan harga saham mencanak naik, kan? Katakan daripada 20 sen kita beli, dia naik sampai 30 sen. Tapi kita hanya boleh beli dengan RM5,000 tu, kita boleh beli hanya mungkin dalam 25,000 unit saja. Kerana wang yang terhad. Tetapi jika harga saham tu jatuh, jadi kita tak perlu bimbang, kerana kerugian tersebut tidaklah besar, dan dia automatically pick up outstanding purchase yang kita beli. Maknanya dia akan offset terus dengan duit yang ada dalam akaun. Jadi kita tak perlu bimbang, kita terlupa, kita sibuk dan sebagainya. Kita tak perlu bimbang, kerana dia automatically pick up outstanding purchase berdasarkan duit yang kita ada. Yang berikutnya adalah non-margin account. Non-margin account ni kita dibenarkan untuk trading lebih sehingga 3 kali ganda daripada cagaran yang disediakan. Biasanya kalau tunai 3 kali ganda, RM5,000, kita boleh trading sampai RM15,000. Kalau saham RM5,000, nilai saham RM5,000, kita boleh trading sehingga RM10,000. Dia bergantung, tapi dia bergantung kepada nilai saham, sebab nilai saham ni berubah-ubah setiap hari. Kalau dia turun kepada RM4,000 nilai saham kita, maknanya keesokan hari kita hanya boleh trading setakat RM8,000. Kalau saham kita meningkat kepada RM6,000, maknanya kita boleh trading sampai RM12,000. Okey. Cuma
keburukan, kekurangan non-margin account ni kita kena selalu bimbang tentang kontrak pembelian T2. Maknanya kalau kita nak kalau kita beli guna non-margin account, maka kita kena bayar secepat mungkin dalam tempoh yang diberikan. Jika tidak, mereka akan pihak bank akan membuat jualan secara paksa. Okey. Yang mana boleh berlakunya kerugian kepada akaun kita. Jadi bila berlaku kerugian, kita terpaksa bayarlah kerugian tersebut, ataupun pihak bank akan offset duit yang mana ada dalam akaun. Jadi menyebabkan modal kita untuk melabur semula dalam pasaran saham makin berkurangan. Andai kata kita ada duit, kita masukkan duit RM5,000, kita beli saham sampai RM15,000, harga jatuh, jadi kita rugi RM1,000. Jadi pihak bank akan offset kerugian tersebut dengan duit yang mana ada. Maka bila kita nak trading pada tempoh yang seterusnya, kemampuan kita untuk trading menurun menjadi RM12,000 sahaja. RM4,000 kali dengan 3. Okey. Akaun yang berikutnya adalah margin account. Margin account ni ada dua. Pertama adalah short term margin account. Yang nombor dua adalah long term margin account. Dia sama je dengan non-margin account dalam konteks trading limit. 3 kali untuk tunai, 2 kali untuk shares. Kerana kalau saham kita RM5,000, kita boleh trading setakat RM10,000 saja. Okey. Cuma kelebihan dia, kita tak perlu risau tentang kontrak pembelian. Mana selepas T2, bank akan dahulukan duit mereka untuk bayar kepada penjual. Okey? Untuk bayar pada penjual. Jadi, kita boleh pegang saham tu sampai bila-bila, tidak ada masalah lah. Cuma bila bank dahulukan duit mereka, maka ia merupakan satu pinjaman wang kepada kita. Jadi bank akan charge interest, charge faedah setinggi, dia berbeza-beza antara bank, tapi setinggi 8%, 10% setahun. Dan dia ada pula roll over fees 0.5% setiap 3 bulan. Dan kita kena sentiasa waspada tentang margin position. Margin position ni tidak boleh turun daripada 150%. Jika tidak, bank akan buat jualan paksa juga. Okay? Margin position, macam mana kita nak kira margin position? Kita beli saham nilai RM200. Kita ada tunai sebanyak RM100 di dalam akaun tersebut. Kita beli saham RM200, kita ada tunai RM100 dalam akaun tersebut. Jadi, total net worth kita, total duit yang kita ada, total apa dipanggil wealth yang kita ada, sebanyak RM300. Okey? Jadi duit saham yang kita beli tadi tu kita belum bayar, maka kita ada liability. Liability kita sebanyak RM200. Jadi 300 bahagi dengan 200, maka margin position kita adalah 150%. Okey, atas line. Jika harga saham yang kita beli tu, total net worth kita tu menurun kepada RM200, menurun kepada RM180, margin position kita akan jatuh bawah daripada 150%. Bila itu terjadi, pihak bank akan minta kita untuk top up duit, top up tunai, ataupun dia minta untuk kita
bawa masuk saham lain. Ini untuk orang yang banyak akaun lah, akaun saham dalam berbagai-bagai akaun. Maka margin position akan improve. Kalau kita gagal, maka pihak bank akan membuat jualan secara paksa. Okey. Tapi kerugian tu boleh kekal dalam akaun. Rugi kan, katakan ada kita beli saham RM200, bank nak pastikan margin position improve daripada 140%, bank akan buat jualan. Jadi dia bank dia akan jual, margin position tu improve kepada 150%. Jadi kalau kita ada 30,000 unit ataupun 50,000 unit sahamnya bernilai 20 sen, bank mungkin hanya jual 4,000 unit ataupun 5,000 unit saja. Yang lain tu dia akan biarkan. Okey. Cuma saya nak ulas sikit tentang short term dengan long term margin account. Ada pelabur dia nak main kontra. Okey. Nak main kontra. Jadi tapi dia tak nak pegang untuk waktu yang jangka masa yang lama. Okey, dia nak pegang mungkin 10 hari, 8 hari, 7 hari. Jadi bank ni dia ada menawarkan, dia panggil short term margin account, yang mana selepas itu pihak bank tetap akan membuat tetap akan dahulukan duit mereka untuk bayar kepada penjual. Di antara T3, katakan akaun tersebut short term margin account tu T10, daripada T3 sampai T10 bank akan charge interest. Okey. Pada T10 kita kena pick up share tersebut. Kalau gagal pada T11, bank akan membuat jualan secara paksa juga, yang menyebabkan kita berlakunya kontra loss ataupun kontra gain. Okey, setakat itu dulu untuk kali ini. Kita sambung pada next video pula.